Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilik dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab segala amil-amil yang memasuki ianya amil di atas mubtada dan khabar. Di dalam video sebelumnya sudah kita bahas tentang mubtada dan khabar. Contoh mubtada dan khabar seperti Zaidun qaimun, ini adalah mubtada, qaimun dia menjadi khabar. Di dalam video sebelumnya sudah kita bahas tentang mubtada dan khabar, bagaimana syarat mubtada dan bagaimana yang dikatakan dengan khabar. Sekarang adalah penjelasan amil yang masuk di atas mubtada dan khabar. Wahya dan bermula dianya amil yang masuk di atas mubtada dan khabar itu kana wa akhawatuha dan segala saudaranya kana, dan inna dan saudara dan segala saudaranya inna, dan zanna dan segala saudaranya zanna. Lanjut. Maka adapun bermula kana dan segala saudaranya kana, maka bahwa sesungguhnya kana itu yang diprofa ianya kana akan isim, yang dipenasab ianya kana akan khabar. Wahya dan bermula dianya kana dan saudaranya itu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, suara, laisa, mazala, ma'infaka, ma fati'a, ma bariha, ma dama, wa ma tasarafu minhunna. Nahu kana, yakunu, wakun, asbaha, yusbihu, wa asbih, taqulu kana zaidun qaimun. Yang pertama, jadi kana dan saudaranya tugasnya menasabkan, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Jangan lupa, yang pertama janji, judul yang pertama adalah amil. Amil adalah yang tukang memberikan baris kalimat yang lain. Sedangkan amil ini amil yang masuk di atas mubtada dan khabar. Apabila mubtada dan khabar di belakangnya sudah ada kana dan saudaranya kana, maka berubah barisnya menjadi kana zaidan qaimun, karena fungsi daripada kana dan saudaranya merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Zaidun ini dia bukan lagi rafa' menjadi mubtada, malah rafa' menjadi isim inna. Berarti bukan lagi ke mubtada, kana yang tukang merafa'kan Zaidun. Qaimun ini dia menjadi khabar, sedangkan khabar kana dia mansub, kana Zaidun qaimun. Seperti lagi. Zaidun qaimun ini juga khabar. Qaimun ini juga khabar, tetapi dia menjadi khabar daripada mubtada. Kalau khabar daripada mubtada marfu, kalau khabar daripada kana dan saudaranya berbaris mansub, maka daripada Zaidun qaimun menjadi kana Zaidun qaiman. Kenapa? Karena qaiman ini bukan lagi dia menjadi khabar daripada mubtada, malah menjadi khabar daripada kana. Karena fungsi daripada kana adalah merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Begitu pula amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, suara. Misal contoh kana Zaidun qaiman, laisa amrun syakhisan, laisa juga termasuk daripada saudaranya kana. Laisa
Contoh, Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Sedangkan apabila sudah dimasuki di belakangnya adalah laisa, maka Zaidun ini tidak lagi dia menjadi mubtada, maka dia sudah menjadi isim daripada laisa. Isim laisa marfu'. Zaidun berarti marfu'nya Zaidun dengan dhammah bukan lagi dengan disebabkan dia menjadi mubtada, malah disebabkan karena dia sudah menjadi isim daripada laisa. Begitu pula qaimun. Qaimun yang pertama dia berbaris dhammah, marfu' dengan dhammah, sedangkan sekarang dia sudah masuk karena dia tidak lagi menjadi khabar daripada mubtada, malah menjadi khabar daripada laisa. Laisa amrun syakhisan. Wa ma asbaha dzalika. Wa ma tasarrafu minhunna. Begitu pula tasrif kana yakunu kaunan fahuwa kainun wa zaka maukunun kun. Semuanya merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Karena apabila isim tersebut belum dimasuki oleh laisa, contoh Zaidun qaimun adalah khabar dengan mubtada. Apabila sudah ada laisa, Zaidun menjadi isim laisa, qaimun menjadi khabar daripada laisa. Karena judul yang pertama amil yang masuk di atas mubtada dan khabar. Apabila mubtada dan khabar sudah dimasuki oleh amil, maka itu kalimat tersebut tidak lagi dinamakan dengan mubtada. Seperti Zaidun qaimun, pada dasarnya dia mubtada. Apabila sudah dimasuki oleh kana dan saudaranya, dia tidak lagi menjadi mubtada, malah menjadi isim daripada inna. Contoh, ma infaka ma fatiyah ma bariha ma dama laisa. Wa ma asbaha dzalika, habis contohnya. Dan seterusnya, adapun bermula inna dan segala saudaranya inna, maka bahwa sungguhnya inna dan saudaranya itu yang dipenasab dianya inna dan saudaranya akan isim, dan dia rafa ianya akan khabar. Wahaya inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'ala. Contoh, inna zaidan qaimun. Sebelum menjadi inna zaidan qaimun, dasarnya adalah seperti biasa, Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khabar daripada mubtada. Apabila sudah dimasuki di belakangnya oleh inna ataupun anna, lakinna dan seterusnya, maka menjadilah inna zaidan qaimun. Karena fungsi daripada inna dan saudaranya adalah menasabkan isim, merafa'kan khabar. Seperti pada penjelasan sebelumnya, yang mana pada awalnya Zaidun ini adalah mubtada. Apabila sudah dimasuki inna dan saudaranya, inna ataupun anna, maka menjadi Zaidan, tidak boleh lagi Zaidun, karena dia sudah menjadi khabar isim daripada inna ataupun anna ataupun lakinna. Contoh dan seperti contohnya laita amran syakhisan. Pada dasarnya adalah amrun. Amrun syakhisun. Amrun ke mubtada, syakhisun ke khabar. Apabila sudah dimasuki oleh laita amran syakhisan, maka daripada amrun syakhisun menjadi amran syakhisan. Amra ini sudah menjadi isim daripada laita, dan syakhisan ini sudah menjadi khabar daripada laita. Yang mana pada dasarnya amrun syakhisun ini mubtada, ini khabar. Apabila di belakangnya sudah ada laita,
maka sudah menjadi isim daripada laita dan khabar daripada laita. Karena fungsi inna dan saudaranya adalah menasafkan isim dan merafa'kan khabar. Ya. Wa ma asbah zalika. Dan bermula makna inna dan ana itu sabit bagi taukid. Ini sudah dimasuki dalam faedah. Faedah fungsi daripada inna adalah menjadi untuk petaukid. Contoh taukid. Bermula si Zaid itu yang berdiri. Kalau inna dimasuki oleh inna Zaidan qaimun, maka sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Jadi fungsi daripada ini untuk petaukid, mengkuatkan perkataan memang betul-betul si Zaid sudah berdiri. Ya, kalau belum ada inna dan saudaranya Zaidun, ini cuma biasa Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Kalau sudah ada inna, memang betul-betul si Zaid sudah berdiri, itu faedah taukid. Itu dikatakan dengan faedah taukid. Inna dan ana itu bagi taukid, lakinna bagi istidrak. Yang dikatakan dengan istidrak adalah merafakkan waham daripada perkataan. Merafakkan waham daripada satu perkataan. Ta'qibul kalami, istidrak adalah, yang dikatakan dengan istidrak adalah ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu bi subutihi wa nafiyihi. Contoh Zaidun suja'un. Zaidun suja'un lakin lakinnahu bakhilun. Bakhilun. Ini lakin adalah faedahnya bagi istidrak. Yang dikatakan dengan istidrak, ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu, bi raf'i ma yatawahhamu. Selanjutnya yang dikatakan dengan istidrak adalah ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu bi subutihi aw nafiyihi, adalah mengiringi kalam. Lakinnahu, ini satu kalam. Mengiring kalam, yang mana tugas daripada lakin ini adalah merafakkan barang yang waham. Bermula si Zaid itu pemberani. Kan masih terjadi waham, apakah dia bersifat murah hati ataupun bersifat orang yang pelit. Lakinnahu, tetapinya si Zaid itu pelit. Jadi sudah hilang waham yang ada pada kalam terdahulu. Itu yang dikatakan dengan lakin, berfaedah bagi istidrak. Lakin mana tadi? Lakin bagi istidrak, yaitu menghilangkan waham yang terjadi pada kalam. Bermula si Zaid itu pemberani. Kan masih terjadi waham, apakah si Zaid itu orangnya pelit ataupun orangnya sangat bermurah hati. Lakinnahu, tetapinya Zaid itu pelit. Itu dinamakan dengan istidrak. Dan laita bagi tamani adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contoh laita ini contoh laita
Laita syababan ya'udu yauman. Mudah-mudahan masa muda itu yang kembali ianya masa muda yauman pada satu hari. Yan. Laita syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan masa muda itu yang kembali ianya masa muda yauman pada suatu hari. Sekarang adalah laita ini bagi tamani. Tamani adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Mengharapkan masa muda kembali seperti dulu lagi itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah kalam daripada isteri Nabi Yusuf. Yang mengharapkan agar masa muda kembali seperti dulu lagi. Itu dinamakan dengan tamani adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. La'ala bagi taraji. La'ala bagi taraji adalah mengharapkan sesuatu yang dicintai. Contoh. La'ala Zaidan qadimun. Mudah-mudahan si Zaid itu yang qadimun. Jadi yang dikatakan dengan taraji adalah mengharapkan sesuatu yang dicintai. Mudah-mudahan si Zaid itu yang selamat. Ini adalah bermakna taraji. Taraji mengharapkan sesuatu yang dicintai. Mudah-mudahan si Zaid itu yang terselamatkan. Dan bagi tawaqqu', tawaqqu' ada dua, la'ala ada dua faedahnya. Yang pertama taraji, yang kedua tawaqqu'. Kalau tawaqqu' adalah mengharapkan sesuatu yang dibencikan. La'alla amran halikun. Sebalik daripada taraji. Kalau tawaqqu' adalah mengharapkan sesuatu yang dibencikan. Mudah-mudahan si Umar itu yang binasa. Ini adalah faedahnya bagi tawaqqu'. Langsung saja. Dan adapun bermula zanna dan segala saudaranya zanna, maka bersungguhnya itu penasab mubtada dan khabar. Di atas bahwa sungguh keduanya mubtada dan khabar itu maf'ul kedua-duanya. Laha baginya zanna dan saudaranya zanna. Contoh zanantu dan bermula adanya zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu. Dan seterusnya wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu zanantu Zaidan muntaliqan. Zanantu Zaidan muntaliqan. Jadi pada dasarnya adalah Zaidun muntaliqun. Zaidun mubtada, muntaliqun ke khabar. Apabila sudah dimasuki oleh zonantu, maka dia mubtada dan khabar daripada marfu menjadi mansub, dan mubtada dan khabar ini menjadi maf'ul daripada zonantu. Aku sangka akan si Zaid itu yang menalakkan. Aku sangka akan si Zaid akan yang mentalakkan. Jadi mubtada dan khabar menjadi maf'ul daripada zonantu. Khiltu amran syakhisan. Wa ma asbaha dzalika wallahu a'lam bishawab.